والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita dapat meneruskan program yang kita anjurkan, aktiviti di masjid, dan diberi ruang untuk kita solat berjemaah secara bilangan yang lebih sedikit. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita diberi jalan ke arah kebaikan. Masih lagi kita diberi lorong untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara lorong yang paling baik yang diberi petunjuk oleh Allah bukan piti banyak, bukan nak harta banyak, bukan nak kedudukan yang tinggi dunia ini, tetapi kita minta kepada Allah supaya Allah anugerahkan yufaqih fiddin, seperti mana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, siapakah di kalangan manusia yang Allah nak bagi baik? Siapakah di kalangan manusia yang Allah nak bagi baik? Kadang-kadang orang ni jarang terfikir lagu mana nak jadi baik, Ustaz. Nak jadi baik ni jalan daripada orang yang tunduk. Nak jadi baik ni jalan dengan orang tak kecek, tak kuat ke, perlahan-lahan ke. Nak jadi baik ni akhlaknya molek, tu molek juga. Itu adalah suatu kebaikan yang perlu kita buat. Tetapi yang paling baik, yang paling baik, yang paling hebat, yang paling mulia di sisi Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Allah menyebut siapakah orang yang paling baik, siapakah orang yang paling hebat hidup di atas dunia ini, siapakah orang yang paling cemerlang, ialah yufaqih fiddin. Hak ni kadang-kadang kita berasa geliat yufaqih fiddin. Tetapi kalau benda lain, tak apa, pasal sesuai dengan hobi kita. Hobi lah tuan-tuan, tapi biarlah berbetul dengan syariat, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita sama-sama hidup di dalam suasana ilmu. Dalam suasana ilmu. Kerana apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan, barang siapa yang membaca, barang siapa yang mencari satu jalan, barang siapa yang mencari satu lorong, bagaimana siapa yang mencari satu arah tujuannya ialah untuk yatafaqahu fiddin tadi, maka Allah Subhanahu wa taala melurungkan kepada kita jalan kemudahan. Apatah lagi untuk menuju pada hari akhirat, apatah lagi untuk di mana manusia ni akan
pergi dan akan dibawa oleh Allah. Bukan kita duduk lama di alam ini. Bukan kita duduk lama di alam. Ketua-tua kata kita duduk lama. Duk tengok rumah, duk tengok kereta, duk tengok harta, duk tengok akaun bank, duduk tengok telefon, duk tengok isteri, duk tengok anak, duk tengok cucu, duk tengok cicit. Ianya sementara waktu hidup di atas dunia ini. Lepas tu di mana tuan-tuan yang kekal? Akhirat. Matlamat kita ialah akhirat. Matlamat kita yang dijanjikan oleh Allah, destinasi kita akhirat. Di mana manusia ni akan dibawa oleh Allah. Sebab itulah Allah menjadikan kita ni banyak musibah-musibah. Dan kita menghadapi musim yang dikatakan pandemik COVID-19 ini, masih lagi kita tidak menang. Masih lagi kita bertarung, masih lagi diuji oleh Allah. Maka kita bagi orang yang beriman kepada Allah, tidak ada lain. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah. Apabila kita ada masalah tuan-tuan, apabila kita ada menghadapi satu musibah, apabila kita berada dalam keadaan kesempitan hidup, apabila kita diuji oleh Allah, farudduhu ila Allah. Hak ni hak kita nak tekankan dalam hidup kita. Kerana Allah nak menguji diri manusia ini. Allah nak menguji diri manusia ini. Bagaimana keadaan suasananya? Apa tindakan yang kita perlu laksanakan? Apa tindakan yang perlu kita buat? Allah nak tengok siapakah orang yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Siapakah amalan yang terbaik? Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian ini? Peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai mukaddimah tuan-tuan pada pagi ini. Kemudian kita balik kepada satu surah yang kita sama-sama menghayati pada pagi ini, iaitu yang disebut surah yang berhubung dengan Al-Qari'ah, ataupun yang dikatakan Yaumul Qiyamah. Alhamdulillah, kita menjadi amalan dalam program yang kita buat, iaitu kita membaca ayat Al-Quran. Kalaulah kita boleh rujuk kepada Imrul Asir, Pimpinan Rahman pun boleh, kitab-kitab tafsir yang banyak pada pagi ini, supaya kita mendapat sedikit daripada intipati daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi ibrah, untuk menjadi pengajaran dalam hidup kita. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Wa takunu al-jibalu kal-'ahnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuhu فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Surahul Azim. Surah ni kita sering baca, kita sering dengar anak-anak kita baca, dan kita sendiri pun sering baca dalam solat dan sebagainya. Maka surah ini disebut oleh ulama surah Al-Qari'ah. Apakah makna Al-Qari'ah? Al-Qari'ah maknanya Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Dan banyaklah istilah-istilah yang disebut di dalam Al-Quran yang berhubungan hari kiamat, hari di mana bumi diguncang oleh Allah, seperti mana yang disebut dalam surah yang lain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sehinggalah kepada ayat lain. Maka surah Al-Qari'ah ini iaitu surah yang ke-101 yang mengandungi 11 ayat. Hanya 11 ayat saja. Ianya daripada jenis Makkiyah yang diturunkan selepas turunnya surah Quraisy. Itu sebagai info kepada kita.
Walaupun itu adalah ulang kaji, dalam kitab, dalam tafsir yang disebut, tapi amor banyak rujuk kepada kitab tafsir Imrul Asir ataupun kitab tafsir Mubin, boleh, ataupun tafsir Pimpinan Rahman. Maka hubungan dengan surah yang terdahulu, di akhir surah yang terdahulu disebut kejadian Yaumul Qiyamah, berlaku hari kiamat. Kita duduk sekarang ni, kita rasa lega, Zoom selesa. Ulama kata kiamat yang kecil mati. Kiamat yang disebut kiamat kecil ni mati. Apa makna mati? Hilang segala kelazatan di atas dunia ini. Allah SWT offline. Kalau telefon mahal pun, kalau offline tak ada guna lah. Offline, makan offline, tidur offline. Hak penting sekali nyawa offline. Allah Subhanahu Wa Taala tutup dan dibuka pada hari akhirat. Allah Taala bangkitkan kita semula pada hari akhirat. Maka itu yang disebut, yang dikatakan Yaumul Qiyamah. Maka ia menggambarkan keseluruhan surah ini, menggambarkan tentang hari kiamat yang mengalami peristiwa yang amat dahsyat dan yang amat menakutkan. Ulama kata apa yang Allah Taala sebut tentang gambaran kiamat ini, apa yang Allah Taala sebutkan dengan gambaran betapa menakutkan diri kita, dahsyatnya berlaku kiamat, untuk memberi pengajaran kepada manusia supaya manusia sedar hidup di atas dunia ini jangan leka, jangan lalai. Hidup di atas dunia ini jangan leka, jangan lalai. Jangan hidup dalam keadaan yang seolah-olah tiada satu kematian, seolah-olah tiada satu kemusnahan, di mana satu masa dan satu ketika kita akan dipanggil oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada siapa yang boleh menyekat, tak ada siapa yang boleh menghalang, tak ada siapa yang dia memiliki kuasa yang lain dapat menyekatkan nyawa kita sehingga kita tidak mati dan tidak diambil oleh Allah lah. Kita hanya manusia yang lemah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hidup di atas dunia ini, dunia sebagai ladang untuk akhirat. Sebab itulah kita kena ingat bahawasanya kita hidup di atas dunia ini adalah dunia sebagai ladang untuk hari akhirat. Maka hendaklah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya ladang yang kita buka ini, ladang yang kita tanam tanaman ini akan menjadi subur pada hari akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka surah ini akan menjadi muhasabah kepada diri kita. Maknanya setara mana amalan-amalan yang dapat kita laksanakan, setara mana amalan yang kita laksanakan itu adakah diterima oleh Allah, adakah mendapat ganjaran, ataupun sebaliknya amalan yang kita buat ini adakah mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyatakan dalam surah ini Al-Qari'ah, maknanya hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah yang dikatakan hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu keadaan manusia adalah seperti kekatu yang bertebaran. Wa takunun nasu wa takunul jibalu kal ahnil manfush, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkannya. Wa amma man saqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya. Siapa orang yang berat timbangan ini? Siapakah orang yang berat timbangan banyak amalan kebajikannya?
yang diterima oleh Allah. Ada juga orang buat banyak kebajikan, banyak amalan nampak ya duduk atas dunia ni, tapi di akhirat tak ada, menjadi haba'an mansura, menjadi debu yang bertebangan saja. Ini yang paling kita takut. Kita berasa sok sendiri, amalan buat banyak, kerja buat banyak, semaya lekuk dari-dari, tapi di hari akhirat tidak ada pahala dan ganjaran daripada Allah. Maka kita minta jauh daripada Allah. Maka kita minta, ya Allah, segala amalan yang aku buat ini harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, ajaban, ajaban, perkataan ajaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan amalan-amalan orang mukmin. Siapakah orang mukmin itu? Adakah kita termasuk di kalangan orang-orang mukmin? Adakah kita termasuk di kalangan orang-orang yang fasiqin? Adakah kita termasuk di kalangan orang-orang yang zalimin? Adakah kita termasuk dalam keadaan orang yang munafiqin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alangkah hebatnya manusia yang digolongkan oleh Allah di kalangan orang-orang yang mukmin. Kenapa tuan-tuan? Kita belum berlumba untuk menjadi manusia yang mukmin. Kita belum berlumba untuk menjadi manusia yang hebat, manusia yang dikasihi oleh Allah. Kerana setiap amalan yang kita buat itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil-kecil, sehingga sebesar-besar amalan itu akan diberi ganjaran oleh Allah. Kalau tidak mukmin boleh tak? Ustaz, boleh tak nak terima hadiah daripada orang kafir? Nak terima pemberian daripada orang kafir? Ustaz, tak okey, tak boleh pala dia, tak orang, dia orang kafir pun dia derma banyak, dia punya banyak, dia buat masjid, tapi dia tak beriman, dia jadi orang kafir ni, tak masuk Islam, tapi dia suka menderma. Maka kita boleh jawab ni, dia tak ada lesen lagi. Kalau kita ada kereta lah, boleh bawa kereta, boleh handbrake pun boleh, gear pun boleh masuk gear, gustan pun boleh, tapi tak agak. Pasal dia wayak tak ada lesen, nak pergi Kuala Lumpur, tak agak lesen. Maka lesen ni amat penting tuan-tuan. Lesen ni amat penting. Sebab itulah Nabi kata, aku kagum kepada orang-orang mukmin apabila dia menjadi orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, maka setiap amalan yang dia buat ini diberi ganjaran oleh Allah. Tetapi kalau tidak mukmin, tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah, walaupun baik setara mana pun, boleh dikatakan baiklah, boleh terima orang nak bagi hadiah untuk dia pasal dia kaya, ambil lah, nak bagi sikit, boleh terima. Tapi orang yang memberi itu tidak ada apa-apa di sisi Allah, kerana dia masih lagi tidak beriman, masih lagi tidak masuk Islam, masih lagi tidak mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka sebab itulah pentingnya kita ada lesen ini. Dan lesen ini bukan ciplak, bukan lesen ini ditiru, bukan lesen ini halulah lesen tu nak kita sebut surat nikah, kadang-kadangnya diciplak. Ada satu kes, seorang perempuan mari jumpa dengan saya. Dia kata, ustaz, saya heran, apa ya kawan ni mengaku saya ni isteri dia. Pelik dunia akhir zaman ni tuan-tuan. Dia kata, saya pelik, bapa dia seorang lelaki ni telefon ke saya, mesej ke saya ni isteri dia. Saya tak pernah pun diberitahu, saya tak pernah pun diangkat nikah, saya tak berhadapan dengan wali, tak beritahu kepada wali bila mana majlis akad nikah. Ni tuan-tuan, ni tuan-tuan. Dia kata, kamu kalau tak yakin, cuba tengok saya WhatsApp ni, ni sijil nikah kamu. Sijil nikah boleh buat mana-mana, boleh buat. Ambil gambar kabel tu, ambil gambar ni, ambil gambar ni masuk dalam sijil, buat sijil. Pitih baru boleh tipu dunia zaman sekarang. Sebab itulah kita tidak selamat kecuali kembalilah kepada Allah. Hendaklah kita takut melaksanakan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah. Kalaulah tidak takut kepada Allah, boleh buat apa? Boleh buat apa? Nak kahwin mudah, bayar saja 2,000, okey.
surat nikah terbang. Buat apa surat nikah? Apabila kita duduk sekali orang mari cek, okey, beres surat nikah dah. Tetapi kita dengan Allah lepas dah. Kita dengan Allah lepas dah. Kadang-kadang dia cerai isteri dia berapa kali dah. 10 kali sehari dia cerai isteri dia. Masih lagi duduk bersama. Tak apalah. Hak Tuhan suku. Hak orang sudah. Tu kalau tak gitu kan. Berat. Sebab itulah pentingnya tuan-tuan, hendaklah kita menjadi manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Hendaklah kita rasa gerung dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Allah menyatakan fa amman saqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya. Kita nak hari ni kita berapa kali nak sedekah. Kalau isteri rumah nak senyum tak kepada suami, ni cerita senyum suami ni masalah pula. Sebab saya banyak bidang saya lah. Nah, masalah senyum pun masalah juga. Kita ingat tu tak ada masalah. Isteri pergi jumpa saya, dia kata, "Ustaz, ada satu penyakit. Saya duduk lama dah dengan suami saya, 30 tahun, tapi nak tengok suami senyum ni susah, Ustaz. Nak tengok suami senyum ni susah, Ustaz. Kita habis senyum, tak senyum lagi dia. Tak senyum lagi." Contoh ni, contoh maaf, contoh. Terpaksa kita panggil. Kita panggil. Kita kata, Allah, benda remeh-temehnya. Bukan benda remeh-temeh. Allah SWT menyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan manusia ini berpasang-pasangan. Allah menjadikan manusia ini berpasang-pasangan litaskunu ilaiha, untuk memberi ketenangan hati dan jiwanya. Maknanya setiap pasangan perlu untuk memberi kebahagiaan kepada pasangannya masing-masing. Bukan makna kita mementingkan diri kita sendiri. Lantak gila rasa aku senang memasak dah, senang dah. Aku boleh makan, nak minum, membuat air, beres, tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Tidak. Allah menyatakan bagaimana mawaddatan warahmah. Mawaddatan warahmah, memberi kasih sayang yang sejati, hubungan mesra, tenang, memberi kebahagiaan di antara pasangannya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Dia jawab, dia kata, "Ustaz, saya tak senyum pun saya sayang." Hak tu yang nak tahu. Hak tu yang nak tahu. Dia tak beritahu kepada isteri dia sayang, tetapi amalan dia buat mencorak kepada sayang dah. Kita memberitahu kepada isteri, tak apalah dia tak senyum pun dia sayang. Oh gitu kok. Saya tak tahu kalau saya gitu. Biarlah dia tak senyum pun, dia buat masa pun tak apalah, pasal hati dia sayang. Rupa-rupanya orang lelaki ni sayang dalam hati, dia tak sayang di bibir mulut. Hebat. Tu hebatnya. Tapi wujud dalam mawaddatan warahmah, kasih sayang yang sejati. Kerana dalam setiap bentuk, dalam setiap apa, buatlah kebaikan yang kita mampu. Jangan tinggal semua. Saya ni tak layak, tak boleh buat apa, ilmu tak ada. Tak betul. Kita buat apa yang kita mampu buat. Hari ni kita dapat senyum isteri kita, Assalamualaikum, senyum. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Kita buat yang termampu. Kejut anak, kejut isteri bangun ibadat, tanya baca Quran ataupun tidak, atau memberi pendidikan yang baik kepada anak-anak. Ikhlas semata-mata kerana Allah, maka tetap kita akan diberi. Mudah saja. Dengan keikhlasan hati kepada Allah, jangan kata tak ada apa. Kita tidak akan terlepas. Dan bagaimana kita akan menghadapi
suatu masa yang disebut oleh Allah, fa amman saqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebajikannya, bahwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Allah Akbar. Tak ada dah rasa penat lelah. Orang buka tanah hutan, orang buka kebun, kalau dapat hasil dapat dah. Rasa tak lelah. Allah lelahnya aku buka tanah hutan dengan belah hektar. Allah lelah musafir pula. Allah lelahnya hasil dapat dah. Tak ada. Hilang habis segala hak lelah tadi. Betul tak? Apabila kita mendapat hasil, begitulah orang yang beriman kepada Allah, orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, setelah mereka menghayati dan menerima segala balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah segala kepenatan, hilanglah segala kesedihan, kesepitan, kesusahan semasa manusia hidup di atas dunia, setelah mendapat bahawa bi'in syadurullah. Allahu Akbar. Tuan-tuan buatlah, masuk dalam bilik air, tengok orang tak cucu, tak seroyak lagi apa tak cucu, kita pun terus. Tak orang puas pula yang ngepek dulu, popek. Tapi dia buat juga. Kita buatlah benda-benda yang lain yang kita mampu untuk laksanakan. Terutama sekali kita berada dalam keadaan kita diuji oleh Allah Tuhan. Kita diuji oleh Allah, kedai pun tutup ni, barulah boleh buka sikit-sikit, boleh makan di kedai, tetapi ada SOP yang ketat. Semeja 2 orang, tak apalah. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian ini. Tetapi kita kena lihat, ujian ini bukan sekadar COVID sahaja. Ujian ini bukan sekadar demam panas. Ujian ini bukan sekadar stroke, bukan sekadar sakit darah tinggi kecil mani, tapi ujian apabila manusia berada di dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Hak ni jaga orang promosi. Kalau boleh hak ni juga kena promosi, tulis di tepi-tepi jalan, jaga diri anda. Ku anfusakum wa ahlikum nar, lebih daripada COVID. Yang perlu kita jaga bagaimana berada dalam kubur, bagaimana kita yang sirat, bagaimana kita berada di padang mahsyar. Dan setelah kita diuji oleh Allah di atas dunia ini. Sebab itulah apabila disebut dunia ini adalah tempat ujian, kita faham, bukan sekadar COVID saja, semua jenis diuji oleh Allah. Tetapi walaupun begitu, dunia ini adalah tempat beramal. Ad-dunya masra' lil akhirah. Dunia ini tempat kita beramal sebanyak-banyaknya. Dan adanya nikmat, bukan kata tak ada nikmat. Kita berjalan, kita makan, kita minum, ada nikmat. Ada tak tuan-tuan rasa serbai hari ni? Serbai kaki. Kalau serbai kaki tak pergi masjid lah. Tak berasa nak pakai selipar pun tak berasa dah. Allah, tak layak dah Ustaz. Tangan pun tak berasa, semua tak ada tangan dah. Tetapi masih lagi kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya ujian daripada Allah. Sebab itulah Allah menyatakan, ketahuilah innamad dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Allah Taala sebut dalam Quran, ketahuilah bahawanya di kata kehidupan dunia ini hanya yang dikatakan perhiasan hidup. Allah Taala uji sedikit ujian. Setara mana Allah nak tengok tak ramai mana. Tapi hak boleh pergi masjidnya 30% dah. 30%. Amun duk kira kalau 30%, kalau 500 orang boleh muat, berapa orang boleh buat? Agak-agak berapa orang muat? 200 orang lebih kurang lah. Nah, 200 orang. Nah, mujulah alhamdulillah. Tu pun kita tanya saya mu tak pergi ke hari Jumaat? Aku orang hak 51. Hak masa dulu 50. Masjid kena pergi 50, tak lebih pada 50. Kita tanya dia tu hari Khamis. Kita tanya dia tu hari Khamis, dia mau nak pergi hari Jumaat ni lagu mana? Dia kata kawan orang yang ke 51. Tak pergi lah. Hari Khamis jawab tu. Cuba tuan-tuan fikir. Sedekah dalam Islam fastabiqul khairat.
Ndaklah kita berlumba-lumba nak buat benda yang baik. Sekurang-kurangnya dalam 50 orang adalah di kalangan orang, di kalangan kita. Tapi kita tak ada markah yang ke-51, tak ada. Target dah. Biarlah toleh A pun boleh C pun tak apa lah. Buat dok lagi. Inilah keadaan orang-orang kita. Setengah daripadanya Pak jurus-jurus dah. Nak, 51 tak ada. Gia 50 dah. 50 dah. Pas kawal-kawal 51 klik. Dok tunggu waktu. Kalau boleh dok pun tak apa. Inilah keadaan manusia. Jadi kita syukur. Allah bagi nyawa, siapa bagi nyawa? Bawa oksigen tak ada. Tak ada jalan. Tapi apabila penyakit kronik ini, penyakit-penyakit yang berat, nak sesak nafas, nak nyawa tak boleh, dibantu oleh alat pernafasan, apa dia? Apa akan berlaku? Jadi nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hendaklah kita syukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Hari ini kita dapat nikmat makan. Nah, ada orang tak lalu makan 3 bulan tak makan. 3 bulan tak makan. Tak tahu sebab, tak lalu, tak selera makan. Sampai doktor nak operate apa yang ada dalam perut ni sehingga tak lalu makan. Tapi alhamdulillah kita masih lagi lena tidur. Tetapi dengan tidur Allah kata qumil lail. Mu tidur aku bagi nikmat, tapi nikmat kamu tak sedar. Allah menyebut qumil laila illa qalila. Di waktu malam bangunlah kecuali sedikit saja kamu tidur. Tapi kita tidur banyak. Nak solat 2 rakaat sebelum subuh dah ada. Kalau dah alhamdulillah. Subuh lebih pukul 6 lebih. Rahmat pula dengan waktu. Tinggal pula rakaatani yarka'uma abdun fi jawfil laili khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita laksanakan sebelum daripada waktu subuh, maka apa kata Nabi? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Allah bagi nikmat berkahwin. Allah bagi nikmat suami, nikmat isteri. Ada orang tak kahwin-kahwin, ada orang mati isteri, pak kata nikah-nikah. Nah, Allah bagi nikmat. Allah bagi nikmat anak. Dan sebagainya. Tak kiralah kita ni sombong dengan Allah. Takkanlah kita ni tidak syukur di atas pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersabar di atas ujian, Allah sempurnakan sabarnya. Lalu Allah masukkan ke dalam syurga mana yang dia suka. Sabar. Sabar di atas ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita jauh, tidak jauh, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amman wa amman khaffat mawazinuh. Itu yang kedua pula. Kita pergi pada yang kedua. Yang kedua ialah yang kita bimbang, adapun orang yang ringan timbangan kebaikan, mana dia pergi? Orang yang ringan timbangan kebaikannya, mana tempat yang dia pergi? Orang jadi solat jemaah pun tak nak, baca Quran tak pernah. Ada sekarang ni orang kaya-kaya dia hadiah Al-Quran di masjid. Masjid umur saya pun ada orang 2-3 hari ni dapat Quran baru dah. Quran baru, Quran yang hak comel lah. Hak comel semua. Tapi kita tengok tak ada siapa pun nak buka Al-Quran. Ada yang plastik lagi tak buka lagi. Tak ada siapa beli. Tapi kalau majalah mangga rasanya berubuk-ubuk. Itu yang kita sebut. Nak dapat benda ni, nak dapat benda yang mahal harganya, yang dapat membantu menolong kita dunia akhirat, tak makan daripada api neraka Allah. Amat sukar untuk manusia melaksanakan. Ini juga ujian daripada Allah SWT, tuan-tuan. Maka disebut wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Di mana tempatnya? Kembalinya ialah neraka hawiyah. Kembalinya di dalam neraka, dalam neraka hawiyah. Wal iyazu billah. Apakah neraka hawiyah ini? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Kita ni nak duduk dekat api pun panas dah. Silap sikit je, tujuh apa ni, api di dapur kita pun
Senang ditanya pun Allah 3 hari 3 malam tak pergi masjid. Apatah lagi dengan api neraka Allah. Wa ma adraka ma hiya. Apakah kamu tahu apakah neraka hawiyah ini? Narun hamiyah. Narun hamiyah, iaitu api yang sangat panas. Sebab itulah tuan-tuan, kita berhenti 7.30. Apakah resipi untuk berjaya dalam hidup kita? Apakah resipi untuk berjaya dalam hidup kita? Yang pertama ialah ketahanan jiwa kita. Dalam keadaan apa sekali manapun, biarlah kita berada di kalangan orang-orang mukmin, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, janganlah kita mengaku kalah dalam menghadapi ujian hidup di atas dunia ini. Kerana kehidupan dunia ini tidak kekal. Yang kekalnya ialah hari akhirat. Maka segala ujian yang kita temui itu adalah ujian daripada Allah. Tak boleh nak kata ustaz Pak Puang pun banyak sangat ujian. Dalam nikah dengan lelaki cerai, pas nikah pula mati, pas nikah pula mati. 5 orang lelaki mati belaka. Orang takut nak nikah dengan dia. Delah pula. Ini adalah ujian tuan-tuan. Janganlah kata jakit tu. Hak mati ni bukan jakit, ini bakar. Bakar mati-mati juga. Jangan kata tak boleh nikah dengan dia. 5 orang tu lelaki mati. Ni masalah. Kita lupa Allahu Akbar. Jadi tidak mudah mengaku kalah dalam kita hidup dengan cara Islam. Walaupun kita diuji insya-Allah. Hak ni kita kena berdoa kepada Allah. Yang ketiga ialah istiqamah, tetap pendirian di dalam agama. Solat berjemaah kita tetap, walaupun hak lain tak apa nak buat. Solat 5 waktu berjemaah, insya-Allah kita akan beri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tidak merasa gentar dalam menghadapi ujian ini. Kita terimalah dalam keadaan tenang, dalam keadaan mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, tidak sibuk memikirkan perkara yang remeh. Kalau pergi masjid, Allah susah cari piyah. Piyah tak jumpa tak pergi dah masjid. Tak pakai piyah sah pas sembahyang. Sah juga tak pakai piyah pun. Tapi tak pergi masjid kerana cari piyah tak jumpa. Remeh-remeh. Syaitan ni pandang. Nak pergi sembahyang subuh, pusing dulu, round dulu, tawah dulu. Kita tengok bunga, kita tengok jeruga. Akhir sekali masuk waktu tak ada solat jemaah. Mudah ya. Mudah ya syaitan nak tipu ya. Nak sapu dulu kau sikit-sikit waktu subuh nak masuk dah. Tak Allah. Padahal benda tu boleh buat tempat lain, waktu lain, tapi syaitan mari nak menghasut diri kita tuan-tuan. Jadi jangan kita sibuk dalam perkara yang remeh. Dan kita tahu apa yang paling penting kepada kita. Dan yang kena yang terakhir. Semakin kuat jernihkan hati, yakinkan tentang suatu pekerjaan, maka akan bersinarlah dalam hidup kita. Kita yakin bahawasanya segala amalan yang kita buat ini diterima oleh Allah. Dan kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Apa yang penting di hari akhirat, Allah halau mereka yang hidup di atas dunia ini yang buat tidak kerana Allah. Allah halau. Gilah izhabu ila kuntum turabuna dunia. Apa kata Nabi? Gilah, mu nak pergi mana? Semasa kamu duduk atas dunia, kamu tidak mengharap pergantungan kepadaku. Mungkin carilah hak mana hakmu berasa boleh boleh bantu, boleh minta tolong. Gilah izhabu ila dunia. Ila semasa yang kamu hidup di atas dunia, kamu harapkan pertolongan selain daripada aku. Allah tidak memberi layanan pada hari akhirat. Jadi insya-Allah setakat itu dulu tuan-tuan. Jadi kita akan sambung sedikit lagi dalam surah ini. Kemudian kita akan pergi pula di dalam surah Al-Adiyat. Semoga kita mendapat rahmat dan mendapat sedikit pengajaran. Tak boleh banyak pun, sikit pun tak apa dah. Tak ingat gapo-gapo, tapi kita ada kesedaran hidup nak duduk cara agama kerana kita nak mati ulah kau. Kita harap Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Memang kita lemah, kita banyak buat salah dan silap, tetapi masih kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluas-luasnya hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi masa setakat itulah saja apa yang baik daripada Allah dan kelemahan daripada diri hamba sendiri. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونياتنا نية المخلصين، وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا بموت الشهداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. واكشف عنا يا الله من الوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والطاعون ما لا يكشفه غيرك، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إن شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.